Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang ketiga, anjuran surah Ar-Rahim, Risin 15 Putrajaya, menggunakan kitab Kekeliruan Ummat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhi bin Haji Jul hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 133 ya. 133, iaitu masuk ke subtopik yang ke-8, tabarruk. Dan alhamdulillah insya-Allah topik tabarruk ini tidak begitu berat, tidak begitu tajam perbezaannya berbanding dengan tajuk yang sebelum ini, iaitu tawassul dan istighatsah. Yang mana tawassul, sebagaimana kita sebutkan dalam kuliah-kuliah yang lalu, di sisi sebahagian umat Islam yang keliru tentang masalah ini, mereka mengatakan tawassul dengan menyebut nama orang soleh, sama ada nabi atau wali atau selainnya, yang telah meninggal dunia, kata mereka itu adalah khilaf, dan pendapat yang rajih, yang kuat, hukumnya adalah haram. Padahal faktanya tidak demikian. Tawassul menyebut nama orang soleh, baik orang soleh itu masih hidup ataupun orang soleh itu telah meninggal dunia, di dalam doa kita, misalnya, ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu, ya Allah dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah dengan kesolehan Imam Syafi'i, seumpama dengannya, itu ijma', sepakat para ulama membolehkannya. Yang berlaku perbezaan pandangan adalah pada kurun ke-8 oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Maka pandangan yang berbeza, yang melanggar kesepakatan yang telah berlaku, itu tidak dinamakan khilaf, itu dinamakan kharij lil ijma', sesuatu yang mengoyakkan ijma', dan itu tertolak, kerana mengikut ijma' itu wajib. Jadi sebenarnya ijma' umat Islam, tawassul tidak ada beza. Sebut nama orang soleh yang masih hidup, sebut nama orang soleh yang telah meninggal dunia, yang penting soleh, ya, itu adalah masyru', sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Lebih serius adalah berkaitan dengan istighatsah, iaitu meminta tolong. Bukan sahaja mereka berpegang ianya haram, bahkan al-istighatsatu bil amwat, meminta tolong kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, mereka menilainya adalah syirkun akbar, syirik yang jelas, nyata, mukhrijun anil millah, yang menyebabkan pelakunya itu
terkeluar dari Islam, jadi kafir. Sedangkan di sisi ahli sunnati wal jamaah, kekufuran itu bukan datang daripada sama ada orang itu mati atau hidup, tetapi akan datang daripada iktikad bahawa makhluklah yang memberi pertolongan, bukan Allah. Kalau begitu iktikad dia, minta tolong dengan orang hidup pun syirik, minta tolong dengan orang mati juga syirik. Tapi selagi mana iktikad dia makhluk sebenarnya tidak boleh buat apa-apa, minta tolong dengan makhluk hanya asbab sahaja, sebab musabab, maka itu dibenarkan. Maka kalau timbul pertanyaan, orang mati nak tolong macam mana? Sabit dalam hadis yang pelbagai bahawa orang yang telah meninggal dunia, di alam ruh mereka boleh mendoakan kebaikan buat orang yang masih hidup. Kerana di sisi kita umat Islam, kematian is not the end of everything. Bukan mati maknanya habis cerita. Itu kefahaman orang kafir. Bagi dia, hidup hanya dunia. Mati, tutup buku. Kita orang Islam, hidup adalah satu fasa daripada perjalanan seseorang. Mati adalah fasa yang seterusnya, ya, berpindah ke alam barzakh sebelum pergi ke alam akhirat. Jadi beza. Tapi tabaruk ni insya-Allah perbezaan itu agak ringan, ya. Lebih banyak kesepakatan dalam masalah tabaruk. Muka surat 133, makna tabaruk. Apakah makna tabaruk? Ya? Tabaruk itu perkataan bahasa Arab, tabarraka yatabarraku tabarrukan, berarti mengambil barakah. Sedangkan barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sebab itu orang kata berkat rezeki dia. Walaupun gaji tak tinggi, berkat. Kerana bertambah kebaikan dia, ya, anak makin pandai belajar, makin elok akhlaknya, ya, kesihatan makin bertambah. Tapi kalau tak berkat, walaupun gaji tinggi, mungkin selalu dihinggapi penyakit, rumah tangga tak bahagia, ya, anak derhaka misalnya, ya, dan sebagainya. Jadi tabarruk berarti kita itu mengambil kebaikan yang lebih daripada sesuatu. Makna tabarruk ialah mengharapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mulia di sisi Allah, ya. Jadi tabarruk daripada satu sudut mempunyai pengertian yang sama dengan tawassul, isti'anah meminta tolong, istighosah juga meminta tolong. Sama daripada sudut yang mana? Sama daripada sudut kesemuanya itu adalah al-mu'amalatu bil asbab, berinteraksi dengan causes. Kalau hakikat semuanya daripada Allah, tidak bergerak satu debu pun melainkan itu dengan kudrah iradah Allah. Jangan kata berlaku gempa bumi, berlaku tsunami, berlaku letusan gunung berapi, ya, benda-benda yang besar seperti itu. Bahkan gugurnya sehelai daun itu juga adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Melompatnya satu orang, berlarinya satu orang, baringnya satu orang, berdirinya satu orang, itu tak lari daripada takdir Allah. Itu hakikat. Tapi kalau kita bercakap tentang asbab, maka kita nisbahkan orang itu yang berlari, orang itu yang melompat, orang itu yang berbaring, orang itu yang buat baik, orang ini yang buat jahat, dan seterusnya. Jadi tabaruk termasuk berinteraksi dengan asbab, ya, sebab dan musabab. Sebagaimana tawasul juga sama, istighosah juga sama. Kalau dipandang pada asbab, dia boleh. Kalau disuluh dengan hakikat, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Soalan. Apakah dalil yang membolehkan tabaruk daripada Al-Quran dan hadis? Antaranya ayat suci Al-Quran, iaitu dalam surah Yusuf, ayat 93. Ini adalah Al-Quran merakamkan kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya, idhabu biqamisi hadha, pergilah kamu bawa, ya, komis saya ini, pakaian saya ini, fa'alquhu ala wajhi abi, lalu usapkanlah ke wajah, ya, ke muka bapaku, ya'ti basira, nescaya nanti akan pulih penglihatan dia.
Ini kisah yang masyhur. Nabi Yaqub alaihissalam diuji dengan masalah mata. Hakikat apa? Kalau kita suluh dengan hakikat, dalam Quran juga sebut wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit. Tadi saya baru balik dari Masjid Seri Sendayan Negeri Sembilan. Ada program forum Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada 4 pembentang, Kiai Nur Hidayat dari Indonesia, Ustaz Iqbal Zin dari Malaysia, Dr. Aiman Al-Aqiti dari Malaysia, dan Dr. Yusri Mazlan juga dari Malaysia. Jadi apabila Dr. Yusri membentangkan tentang masalah takdir, kerana ada orang yang mengaku Asy'ariyah akidahnya, tapi membawa fahaman yang tidak patuh Asy'ariyah, yang bercanggah dengan pegangan Asy'ariyah. Sebaliknya itu adalah pegangan Mu'tazilah, yang mana dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala boleh melakukan kezaliman. Di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, zalim itu mustahil, aklan wa syar'an. Dari segi akal mustahil, dari segi syarak juga mustahil. Dalam Quran sebut wa ma rabbuka bizzallami lil 'abid. Tidaklah Tuhan kamu itu melakukan kezaliman kepada hamba. Jadi syarak menafikan, akal juga tak menerima, kerana zalim ini satu kekurangan. Tak mungkin Allah bersifat dengan kekurangan. Jadi dia kata Allah boleh melakukan kezaliman, cuma Allah mengharamkan kezaliman ke atas diri dia. Itu lagi satu persoalan. Haram itu kan hukum syarak. Kalau buat berdosa, tinggal dapat pahala. Adakah Allah tertakluk dengan hukum syarak? Jadi poinnya ketika menerangkan isu tersebut, lalu Dr. Yusri mengatakan kalau dari segi hakikat baik atau buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dari segi adab, kita itu menisbahkan kebaikan kepada Allah, keburukan itu kita nisbah kepada diri kita. Bila kita nisbah kepada diri kita, itu sebenarnya asbab. Ya. Sebab itu disebut wa idza maridtu. Tidak disebut wa idza amradani fahuwa yashfin. Bila Allah memberi penyakit kepada aku, nanti Allah juga yang menyembuhkan. Hakikatnya betul. Sebab itu Nabi SAW bersabda la adwa. Tidak ada jangkitan penyakit. Yang dikatakan jangkitan itu hanya asbab. Hakikat penyakit daripada Allah. Tapi kalam Nabi Ibrahim alaihissalam beradab dengan Allah Ta'ala, yang buruk bila nisbahkan kepada diri. Wa idza maridtu, apabila aku sakit, fahuwa yashfin, maka dia Allah yang menyembuhkan. Menyembuhkan itu kan satu kebaikan, lalu dinisbahkan kepada Allah. Hakikat penyakit daripada Allah, kesembuhan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham macam itu, tak ada panik, tak ada mudah nak mensyirikkan, mengharamkan dan sebagainya. Sama di sini. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi. Kamu bawalah pakaian saya ini dan usapkan. Jangan terjemahkan campak. Kadang-kadang orang terjemahkan fa'alquhu ala wajhi abi. Tak ada adab. Sungguh ambil baju campak ke muka ayah macam tu. Jadi fa'alquhu dalam konteks Al-Quran ini bukan maknanya campak, maknanya letak ataupun usap ke muka bapa, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, nescaya akan pulih penglihatannya. Hakikat yang menyembuhkan penyakit mata siapa? Allah atau baju? Ya Allah. Habis yang sapu muka dengan baju tu apa cerita? Itu namanya tabarruk. Ya, ambil berkat seorang nabi, seorang rasul, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, dalam rangka untuk menyembuhkan penyakit mata, mengambil berkat daripada baju seorang rasul yang lain, iaitu anak kandung beliau sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat di muka surat 134. Allah Ta'ala menjelaskan bahawa ketika Nabi Yaqub alaihissalam dalam keadaan buta, bukan buta total, tapi ada masalah mata, lalu dilemparkan, ini menggunakan terjemahan harfi, bukan dilemparkan, tapi diusapkan pakaian anaknya Nabi Yusuf ke wajah baginda, maka Nabi Yaqub dapat melihat kembali. Ini merupakan dalil Al-Quran yang menunjukkan benda atau pakaian orang soleh dapat menjadi perantara
Perantara di sini maknanya sebab. Kesembuhan of course dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, letaklah apa sekalipun, tak ada kesembuhan. Dalil yang kedua juga daripada ayat suci Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 248, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Lalu nabi mereka, nabi kepada orang-orang Bani Israel, beritahu kepada mereka. Kan kita tahu orang Bani Israel ini, selepas seorang nabi diutuskan seorang nabi, kadang-kadang serentak 2-3 orang nabi kepada satu orang kaum, pada satu kaum. Jadi nabi mereka memberitahu bahawa tanda bahawa kerajaan itu akan dimiliki oleh Talut yang mengalahkan Jalut. Walaupun Talut ini bukan orang yang kaya, tapi dia nanti akan dilantik sebagai raja, pemimpin, menggantikan pemimpin yang zalim, iaitu Jalut. So mana tanda, mana bukti? Iaitu akan datang tabut. Apa dia tabut? Tabut adalah satu peti yang mana memberi ketenteraman jiwa daripada Tuhan kamu. Apa kaitan peti dengan ketenteraman jiwa? Iaitu adalah barakah. Peti itu ada berkat. Ketenteraman jiwa itu daripada Allah. Itu sakinatun mir rabbikum. Keterangan itu daripada Allah. Tapi kaitannya dengan tabut peti tersebut, itu ada barakah. Dalam peti itu ada baqiyah, ada peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, tahmiluhul malaikah, yang mana peti tabut itu ditanggung, dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya peristiwa kedatangan peti tabut itu menjadi satu tanda sekiranya kamu orang yang beriman. Jadi ada keberkatan pada peti yang di dalamnya itu ada peninggalan daripada keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun alaihi wassalam. Antaranya dikatakan dalam peti itu ada tongkat Nabi Musa dan sebagainya. Ini tongkat makhluk, tapi tongkat Nabi, ada berkat di situ. Begitu. Kemudian daripada hadis Nabi SAW yang menunjukkan adanya konsep tabarruk, ambil berkat ini, iaitu Nabi SAW membahagikan rambut baginda. Bila tahallul, kan tahallul tu cukur, jadi rambut baginda tu disuruh bahagikan. Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam qassama sya'rahu wa wazza'ahu bainan nasi liyatabarraku bihi. Jelas ya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan sahih. Maknanya isi hadis pun straight to the point. Tak ada kesamaran. Tengok terjemahan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda membahagikan rambut baginda dan mengedarkannya kepada orang ramai, liyatabarraku bihi, supaya mereka itu mengambil berkat dengan rambut tersebut. Jadi jelas. Lagipun ya, rambut nak buat apa? Tak boleh dimakan, tak boleh dibuat pakaian. Tapi Nabi SAW suruh bagikan. Adakah Nabi SAW suruh benda yang sia-sia, tak ada faedah? Tak mungkin. Nabi insan yang maksum. Tapi dalam hadis ini pun dengan jelas disebut untuk diambil berkat. Dan memang antara sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu, bila meletakkan 3 helai rambut Nabi SAW di dalam kain serban beliau, dan beliau beritahu kepada orang ramai, semenjak bila letakkan rambut Nabi SAW dalam kain serban beliau, sentiasa Allah Ta'ala beri kemenangan dalam peperangan. Yang beri kemenangan Allah atau rambut? Ya Allah. Habis apa cerita letak rambut? Itu namanya tabarruk, yang ambil berkat. Jadi oleh sebab itu, saya dapati di kalangan golongan yang sensitif dengan isu tawassul, istighasah dan tabarruk, yang alim lah, di kalangan mereka yang jahil tak sakit lah.
Yang jahil di kalangan ahli sunnah pun kadang-kadang salah-salah juga sebab jahil, ya. Tapi yang alim di kalangan mereka, mereka menerima tabarruk dengan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak tolak, mereka terima. Boleh ambil berkat dengan rambut Nabi, boleh ambil berkat dengan pakaian Nabi, mereka terima. Cuma beza mereka dengan kita melihat itu sebagai asas, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala bila meriwayatkan hadis yang mana sahabat rendam baju Nabi SAW dalam air, dan air rendaman itu digunakan untuk mengobati orang sakit. Jadi kata Imam Nawawi, ini menjadi dalil bahawa boleh ambil berkat dengan kesan orang soleh. Mana bukan Nabi SAW saja, ya, orang yang soleh juga boleh kita ambil berkat daripada baju dia dan sebagainya. Sebab itulah berlaku perbezaan. Bila ada beberapa orang anak muda naik ke Gunung Jerai dan mereka rakamkan aktiviti mereka di Gunung Jerai, antara aktiviti yang mereka lakukan sebelum mereka naik untuk ziarah makam orang soleh di atas Gunung Jerai itu, mereka mandi di sebuah perigi. Katanya nama perigi itu perigi Tok Syekh. Kadang ada satu orang ulama yang soleh yang menggali perigi tersebut. Jadi kecoh. Sampai saya sendiri pun masa itu diinterview oleh TV Al-Hijrah tentang isu tu. Dia kata itu amalan-amalan khurafat. Itu macam mana komen Ustaz? Kalau khurafat, yang khurafat tak boleh. Jadi apa khurafatnya dengan mandi di perigi tersebut? Pertama, mandi itu hukumnya harus, boleh berubahlah. Ada kalanya mandi wajib, ada kalanya mandi sunat. Jadi kalau mandi sekadar nak membersihkan badan supaya masa pergi ziarah kubur tu nanti kan nak baca doa, nak baca Al-Quran, badan tu bersih, ya elok. Tak ada masalah. Yang kedua, kalau mandi itu dengan pengetahuan bahawa biasanya air gunung ni dia lebih bersih dan menyegarkan, ya, berbanding dengan air pipe yang ada klorin dan sebagainya, pun tak ada masalah. Benda harus boleh pilih, nak mandi air pipe boleh, nak mandi air perigi juga boleh. Tapi yang mereka sensitif adalah kerana ada seolah-olah macam satu kebaikan, kerana ini perigi digali oleh orang soleh, jadi mereka menolak. Itu sudah khurafat kata dia. Tidak, di sini ada sunnah jamaah tabaruk dengan athar solihin, mengambil kebaikan daripada kesan orang-orang soleh. Contohnya orang soleh yang gali perigi itu, maka kita ambil kebaikan daripada airnya, itu dibenarkan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW juga mengambil air daripada tempat wuduk orang Islam, kerana kata Nabi SAW itu mengambil berkat daripada kesan tangan orang-orang mukmin. Nabi SAW sendiri ambil berkat daripada kesan tangan orang mukmin, bukan kata ulama atau orang alim atau orang soleh, orang mukmin biasa. Nabi SAW lihat ada kebaikan. Nabi SAW memuliakan orang mukmin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, demi Allah, jiwa seorang mukmin lebih mulia daripada Kaabah. Kan kita muliakan Kaabah, kita tawaf di Kaabah, kita sembahyang menghadap ke Kaabah, kita kalau boleh dapat pegang Kaabah, berdoa di Multazam, dekapkan pipi dan dada kita di situ. Tapi jangan lupa, ya, jiwa seorang mukmin lebih mulia daripada Kaabah. Kadang orang tak perasan. Bayangkannya, na'udzubillah, kalau satu orang tu mempelekehkan Kaabah, dia cakap benda-benda tak elok tentang Kaabah, kita kan rasa sensitif, kerana itu syiar. Walaupun batu, ya, tapi ada keberkatan. Tetapi kita lihat orang biasa menjatuhkan maruah orang Islam, mengatakan dia fasik, mengatakan dia ahlul bid'ah, bahkan mengatakan dia syirik dan sebagainya. Kita rasa relax, kita rasa tak ada apa. Kan biasa zaman sekarang, macam melondehkan keaiban saudara seagama itu bagi kita biasa. Padahal itu yang lebih layak untuk kita jaga. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, dia tahu orang tu ada satu aib tapi dia tutup, tak cerita kepada orang, nescaya Allah akan tutup keaiban dia dunia dan akhirat. Begitu. Baik. Jadi itu kesan praktikalnya, beza faham tadi. Kalau kita tak ada masalah,
Kalau memang pergi itu orang soleh, ya silakan ambil berkat. Tetap kebaikan sebenar daripada Allah. Ya, begitu. Tapi di sisi mereka sensitif. Kemudian dalil tabarruk lagi, para sahabat berebut-rebut mengambil air wudu Rasulullah SAW. Bila Nabi SAW berwudu, air kesan wudu itu ditadah oleh para sahabat, diusap ke wajah dan kedua tangan mereka. Bukan itu saja, bagi mereka yang tak sempat, yang terlambat, lalu dia tengok kawan dia tadi sempat, kawan dia tu ada lagi kesan air yang ambil daripada Nabi SAW, dia ambil daripada kawan dia tu pula, ambil berkat lagi. Kalaulah tabaruk itu haram ataupun apatah lagi syirik, nescaya pertama tidak dilakukan oleh para sahabat kerana mereka faham tauhid. Yang kedua, pasti dilarang oleh Nabi SAW. Nabi tak akan tinggal diam sahabat buat benda haram. Kemudian antara orang yang awal tabaruk dengan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, zaman sekarang ni ada yang terlampau mudah mensyirik, membid'ahkan orang Islam. Tak percaya, kita boleh cuba kalau kita pergi ke makam Nabi SAW, lalu kita mengangkat tangan berdoa sambil kita menghadap ke makam Nabi SAW, biasanya akan ada polis yang akan suruh kita berpaling. Haj, syirik, bid'ah, alal qiblah, dia kata, alal Kaabah, dia suruh kita pusing menghadap ke Kaabah. Kenapa? Kerana berdoa menghadap pada Nabi SAW itu adalah syirik, kata dia. Kenapa syirik? Kerana Nabi makhluk. Kaabah tidak makhluk. Menghadap kepada Nabi syirik. Kerana Nabi makhluk. Menghadap kepada Kaabah bukan makhluk. Kan makhluk juga. Bahkan kalau jiwa seorang mukmin dengan hadis Nabi SAW lebih mulia daripada Kaabah, fama balukum bi sayyidil waladil Adam, takkanlah penghulu anak Adam tidak lebih mulia daripada Kaabah. Ini kan kurang akal. Tapi orang yang berakal, yang berilmu, seumpama Imam Malik rahimahullah ta'ala, bila khalifah minta pandangan Imam Malik, eloknya berdoa itu menghadap kepada makam Nabi SAW atau menghadap kepada Kaabah. Kerana masalahnya kan jenazah orang mukmin ni ditanam supaya dada tu menghadap ke Kaabah. So automatik kalau kita menghadap ke Kaabah, kita membelakangkan jenazah. Kalau kita menghadap ke jenazah, kita membelakangkan Kaabah. Lalu fatwa Imam Malik, jangan sekali-kali Tuan Khalifah berpaling daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bagi dia adalah wasilah kamu dan bapa kamu kepada Allah Taala. Tak bagi paling. Maknanya berdoa adabnya adalah menghadap ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya setakat ini yang menguasai suasana di sana adalah orang yang berfahaman menghadap kepada makam Nabi itu dilarang. Kita tak nak kecoh, ikut je lah. Takkan nak melawan pula, jadi tak ada adab pula bergaduh depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah dia suruh paling ke Kaabah, ya paling je lah. Ya. Tapi kurang adab lah bagi punggung kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, begitu. Jadi yang paling awal nak ambil berkat dengan jenazah Nabi SAW setelah kewafatan baginda adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Dan Nabi SAW bersabda, iqtadu billazaini ataupun iqtada billazaini min ba'di Abi Bakr dan Umar. Ikutlah dua orang selepas daripada saya, secara khusus ikutlah Abu Bakar dan ikutlah Umar. Jadi kedua-duanya tabaruk dengan Nabi SAW, padahal Nabi dah wafat, dia tak ada masalah. Dan tabaruk mereka itu apa? Iaitu mereka ingin agar dimakamkan berdekatan dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada kebaikan, seolahnya sahabat ni beria-ria benda yang sia-sia. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tak nampak sangat. Tak nampak sangat kenapa? Kerana Sayyidina Abu Bakar adalah ayahanda kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Makam Nabi SAW yang ada sekarang ini asalnya rumah Sayyidatina Aisyah. Jadi Nabi SAW wafat di situ dan para Nabi dikebumikan di mana mereka wafat. Jadi dikebumikan di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Abu Bakar siapa? Ya, bapa beliau, bapa Sayyidatina Aisyah. Jadi tak ada masalah lah. Sayyidina Abu Bakar minta kebumi di rumah tu pun tak ada masalah. Rumah anak sendiri. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ajnabi, orang yang asing dengan Sayyidatina Aisyah. Akhirnya
Sayyidina Umar hantar wakil minta izin dengan Sayyidina Aisyah bahawa kalau beliau meninggal dunia, minta izin pada tuan rumah dibenarkan dikebumikan di samping jasad Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Adakah Sayyidina Umar minta benda yang sia-sia, yang tak ada kebaikan? Dan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dapat merasakan bahawa orang yang mati bukan mati mana habis cerita, mati mana berpindah alam. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada orang ramai ketika Nabi SAW dimakamkan di situ, kata beliau, saya biasa-biasa saja, kerana itu suami saya. Bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dimakamkan di situ, ya saya biasa-biasa saja, yang buka baju, tukar baju, salin pakaian, kerana itu kan ayah saya. Tapi apabila Umar radhiyallahu anhu dimakamkan di situ, saya itu merasa malu untuk buka pakaian apa lebih kurang macam itu. Kerana Sayyidina Umar tu bukan siapa-siapa, bukan ada pertalian darah ataupun perkahwinan dengan beliau. Kalau kira mati dah habis cerita, berapa nak malu? Jadi kita orang Islam tidak demikian. Kita tahu alam ruh adalah satu fasa yang lain dalam kehidupan perjalanan seseorang, bukannya end of story, bukan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tabarruk ambil berkat dengan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, iaitu bapa saudara Nabi SAW dalam peristiwa hujan, meminta hujan, istisqa. Bila kita bincang tawassul, kita dah sebut, dan itu bukan dalil tak boleh tawassul dengan orang telah meninggal dunia sebagaimana yang disangkakan oleh golongan yang keliru, tidak. Itu adalah dalil bahawa boleh tawassul dengan selain daripada Nabi SAW, dan dalil bahawa Al-Abbas itu adalah seorang yang dimuliakan oleh Nabi SAW, lalu dimuliakan oleh umat yang nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Sayyidatina Ummu Salamah memiliki beberapa helai rambut Nabi SAW yang diletakkan dalam sebuah botol perak, dan orang akan pergi mendapatkan barakah melalui rambut-rambut itu dan mereka sembuh dari penyakit. Ada orang kata, mana kita nak tahu rambut yang kata rambut Rasulullah itu memang rambut Rasulullah? Ya tengoklah siapa yang bawa, dia ambil daripada siapa. Bukanlah sanad macam sanad hadis, tapi masih ada sandaran, ya. Dia simpan, ambil daripada atuknya ambil daripada siapa. Kalau sekadar orang mendakwa saja, kita pun tak mau percaya, nanti kena tipu. Tapi katalah orang tu tersilap, jadi dah cek disangka dia memang itu rambut Nabi SAW, lalu dia ambil berkat. Tidaklah sampai jadi satu dosa kesalahan, kerana dia salah sangka itu rambut Nabi tapi bukan. Tapi hukum ambil berkat dengan rambut Nabi itu sepakat, ya, dibolehkan. Setelah Rasulullah SAW wafat, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha menjadikan baju baginda sebagai ubat. Ini kita kata tadi, ya, Imam Nawawi kata ini sebagai dalil boleh ambil berkat dengan peninggalan orang soleh. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sentiasa memegang tempat duduk Nabi SAW dan mendekatkan wajahnya ke tempat itu, di mimbar Nabi, untuk mengambil barakah. Baik, kita dah masuk isyak, ya. Betul, ya? Jadi saya berhenti setakat itu. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataradu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal aqul.